Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan lagi kuliah pada pagi ini, ya. Kita cuba menyambung kembali pengajian buku atau kitab Khusyuk dalam solat yang dah tertangguh oleh ada sebab yang tertentu. Di hari ini kita sambung balik dalam bab 23, sahabat-sahabat semua. Ya, bab 23, iaitu tajuk dia merasai keakraban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui selawat. Jadi dalam kuliah yang lepas kita bincangkan mengenai tajuk iaitu bagaikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud. Itu kita baca tasyahud tu, dalam tasyahud tu ada selawat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, ya, iaitu. Jadi assalamualaikum ni nak menunjukkan bahawa semasa solat kita disuruh, apabila kita disebut dalam tasyahud tu assalamualaikum tu, salam pada Nabi tu, bermaksud kita perlu merasai seolah-olah kita bayangkan seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Kan, di hati kita lah bayangkan seolah-olah Nabi bersama kita. Jadi dalam bab ini dia huraikan, lanjutkan lagi huraian itu, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, di mana disebut bahawa penggunaan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu dalam bacaan tasyahud mengandungi pengajaran jelas bahawa bukan seorang sahaja bukan sahaja seorang mendirikan solat itu mesti ingat Allah Subhanahu wa taala dan merasa hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga perlu mengingati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya juga perlu diingat tentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hatinya, hati kita semua, terutama kita mengucapkan selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir. Dan kita tahu bahawa hukum membaca selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir ialah wajib. Ya, wajib. Mana salah satu rukun solat. Kalau tak baca adalah batal dalam tasyahud akhir. Dengan mengucap doa yang bermaksud assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, selamat sejahtera ke atas kamu wahai Nabi. Di sini jelas dengan istilah kamu wahai Nabi itu memperlihatkan solat itu ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali rahimahullah ada menyatakan bahawa sebelum seorang itu mengucapkan assalamualaikum, hendaklah ia menghadirkan Nabi di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya. Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali. Maknanya dalam solat kita ni bukan sahaja kita dikehendaki mengingati Allah sepanjang masa dalam solat, hadirkan hati mengingati kebesaran Allah, takut pada Allah. Dan dan kita dikehendaki merasa hampir dengan Allah, tetapi juga kita hendaklah mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca tasyahud. Ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sebab itu Imam Ghazali mengatakan
sebelum seorang itu mengucap Assalamualaikum tu, hendaklah dihadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hatinya. Disebut oleh pengarang ni, Tuan Guru Ni Aziz mengatakan, dalam ilmu psikologi disebut sebagai tajrid. Tajrid ini artinya seorang tu mengosongkan dalam hatinya dan segala sesuatu bagi memberi ruang untuk mengingati yang lebih penting. Mana kita kena kosongkan hati kita daripada mengingati yang lebih penting, supaya mengingati yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Iaitu kepada Allah, ingat pada Allah. Kosongkan daripada hiruk pikuk dunia, keduniaan. Tapi kita ingat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak Nabi dengan kita jauh beribu-ribu meter, tetapi beribu-ribu kilometer, tetapi ingatlah tak ada halangan untuk kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawa Nabi bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati assalam." Sungguhnya bagi Allah ada para malaikat yang mengelilingi bumi, menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahawa bagi Allah ni ada para malaikat yang mengelilingi bumi. Malaikat yang raung bumi ni, dia menyampaikan salam umatku kepadaku, menyampaikan salam kita, selawat kita kepada Rasulullah SAW yang kita ucapkan di dalam solat dan di luar solat. Sebab itulah sahabat-sahabat semua, semasa kita mengucapkan Assalamualaikum tu, ya, ayyuhan nabiyyu, dalam tasyahud itu hendaklah di hati kita menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Ya, seolah-olah kita rasa Nabi ada bersama kita. Jadi disebutkan lagi oleh pengarang, bacaan tasyahud akhir adalah bacaan termasuk dalam rukun solat. Maka ni muka surat 110. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kalimah Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, dalamnya ia bermakna ia bukan sahaja wajib disebut atau dibaca, tetapi ia perlu dihayati sepenuhnya menurut makna kalimah itu. Makna bukan sahaja disebut saja, tapi dihayati sepenuhnya mengikut makna kalimah tersebut. Ucapan salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi SAW, muka surat 111, adalah ucapan seolah-olah berdepan, sebab dia khotok kan, tidak bererti penggunaan perkataan alaika yang maksud ke atas kamu jika tidak dirasai bahawa orang itu menerima ucapan itu sedang berada hampir dengannya. Jadi Tuan Guru menyebut tak ada makna kita sebut Assalamualaikum kalau kita tak rasa bahawa kita dekat dengan Rasulullah SAW. Hati kita rasa dekat dengan Nabi, mengenang jasa Nabi SAW. Dirasa seolah-olah berhadapan dengan Rasulullah SAW. Jadi di sinilah nak disebutkan bahawa Tuan Guru cuba menghuraikan penghayatan masa tasyahud akhir, tasyahud awal, nak adakan bukan sahaja ingat pada Allah tapi juga ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diiringi selepas daripada solat itu, kita melaksanakan seluruh syariat yang dibawa, yang diajar oleh, yang dibawa kepada kita, yang mesti kita laksanakan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi semua, disebutkan lagi di sini, ya, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh tepat ucapan selamat sejahtera ke atas engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Kerana Nabi telah sallallahu alaihi wasallam amat berjasa kepada kita. Apa jasa Nabi pada kita, ya wahai sahabat semua, dan kepada semua manusia dan seluruh alam ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa obor hidayah ketika manusia sesat.
ya, daripada kesesatan jahiliah. Nabi bawa risalah Islam dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia beriman kepada Allah, mengenal pencipta, mengajak manusia mengabdikan diri pada Allah, melakukan ibadah kepadanya, dan mengajak manusia mengenal bahawa hidup di dunia ini bukan selamanya dan hanya sementara, dan kita ada satu alam lain, iaitu alam akhirat. Semuanya ini dibawa oleh Rasulullah SAW agar hidup kita ini tidak lari jauh daripada kehendak Allah, kerana kita mengingati adanya hari akhirat yang akan dihitung segala amal kita. Melaluinya manusia dapat menerima ajaran wahyu Allah yang dengannya pasti dapat menyelamatkan kita daripada kesansaraan dunia dan akhirat. Ya, dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, kita mengenal mana yang baik, mana yang buruk, yang kalau kita hayatinya, kita akan sejahtera di dunia dan di akhirat. Tapi sekarang kenapa tidak sejahtera? Banyak maksiat berlaku, penzaliman dan sebagainya, kerana kita tak taat pada Allah. Kita tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jasa yang terbesar Nabi bawa kepada kita, umat manusia. Walaupun manusia boleh mengucapkan selawat sebanyak pada Nabi di luar solat, kita disuruh berselawat banyak pada Nabi. Kita dengar pada sahabat dan para ulama, ya, berselawat begitu banyak, berpuluh ribu sehari. Kita ni berapa? Cuba tanya, berapa kita ni? Sampai dah 1000, kan? Tetapi walaupun di luar solat disuruh kita banyak berselawat, tetapi disuruh kita ni, dikehendaki oleh Allah kita ni mengucapkan selawat, mengenang jasa Rasulullah, untuk mengenang jasa Rasulullah SAW kepada ummah. Dimasukkan selawat itu dalam solat. Dengan berselawat kita akan merasa keakraban antara ummah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kesayangan kita. Jadi bila kita berselawat dalam solat tasyahud akhir itu, bermakna kita merasakan lebih akrab lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tak mampu nak pergi mengerjakan umrah, menziarahi Nabi, makam Rasulullah setiap hari. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kita berselawat dalam solat 5 waktu dan juga dalam solat sunat. Mudah-mudahan keakraban kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat keberkatan dari Allah dan menyebabkan Rasulullah mengenali kita, sudi memberi syafaat pada kita di akhirat nanti. Rasulullah sudi memberikan kita minum air di Telaga Kausar yang tidak akan dahaga lagi selepas itu. Ya, oleh itu perlunya penghayatan sepenuhnya, ya, semasa kita mengucapkan selawat. Selain itu, hendaklah orang mengucapkan salam dengan penuh keyakinan selawat ini bahawa salam itu didengar oleh Nabi SAW. Kita yakin bahawa kita ucap selawat itu didengar oleh Rasulullah SAW. Kita tidak rasa syak sedikit pun bahawa Nabi juga menjawab selawat yang diucapkan. Yang kita ucap selawat dan solat itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Dengan cara demikian, tidaklah dia merasa bercakap keseorangan. Kerana apalah artinya mengucap sesuatu seseorang sedangkan dia tidak mendengar ucapan itu. Jadi kita yakin Rasulullah dengar salam kita. Rasulullah jawab salam kita. Jadi bila kita yakin begitu, kita tak rasalah kita hanya menyebut di mulut saja, sekadar baca saja, tapi kita rasa kebersamaan kita dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan selepas solat kita akan mengikut syariat Rasulullah. Kita sayang pada Nabi. Kita tidak mencaci Nabi. Malah kita banyak berselawat dan mengingati apa saja pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi, ya, hadis yang Ustazah ucapkan, ini buktinya Nabi mendengar ucapan selawat kita, iaitu innalillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati assalam. Sungguhnya bagi Allah ada para malaikat yang mengelilingi bumi menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Ini dalil.
bahawa setiap salam, selawat yang kita ucapkan dijawab oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh para malaikat. Itulah caranya untuk kita membolehkan Nabi mengenali kita bila kita selawat, bila kita solat. Ya. Jadi seoleh itu seorang yang merasa seronok dalam solat, maka hendaklah merasa sungguh-sungguh setiap kali selawat ke atas Nabi, maka dia tersyak lagi bahawa Nabi mendengar serentak dengan itu baginda menjawab. Alangkah baiknya, ya, bahagianya seorang itu jika dia tahu bahawa ucapan selawat dijawab oleh Nabi dengan baik. Oleh itu, seorang itu sangat mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda kasih kita pada Nabi? Banyak berselawat, tidak ingkar ajaran Nabi, tidak meremehkan ajaran Rasulullah, sentiasa melakukan kebaikan, ya, ketaatan pada Allah. Selawat ke atas Nabi juga adalah ciri ketaatan kepada Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan demikian. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa berselawat ke atasku satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala pula akan berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Bermakna siapa yang berselawat kepada Nabi SAW sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Apa makna Allah berselawat kepadanya 10 kali? Bermakna Allah mendoakan, Allah merahmati dia, Allah memberi ketenangan, Allah mengurniakan rizki, Allah memberikan keberkatan dalam hidupnya. Jadi marilah kita sama-sama berselawat. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berselawat, memberi kesejahteraan, memberi kedamaian, memberkati hidup kita, merahmati hidup kita. Ya, moga-moga Allah meredai kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah memasukkan kita dalam golongan yang diredai dan akan menghuni syurganya nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu, ya, oleh kerana kita tahu bahawa satu kali kita selawat, Allah selawat 10 kali dengan memberi kerahmatan, keredaan pada kita. Oleh demikian, sayugia seorang itu hendaklah sentiasa bibirnya digerakkan dengan lafaz zikir dan selawat. Jadi sepanjang masa hidup kita ni, banyakkanlah berzikir pada Allah Subhanallah, alhamdulillah, berzikir dengan majlis ilmu, berselawat dengan selawat Nabi bukan sahaja dalam solat tetapi juga di luar solat. Kerana amat besar artinya seorang hamba yang bercita-cita untuk sentiasa mendampingi Allah dan Rasul. Hamba yang nak mendampingi Allah dan Rasul hendaklah banyak mengingati Allah dan Rasul. Banyak berzikir, banyak ke majlis ilmu, banyak mentaati Allah dan Rasul, dan banyak berselawat. Oleh itu kesimpulannya pada hari ini, pada topik pagi ini adalah kita nak mengajak hayatilah keakraban kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui selawat dalam tasyahud akhir. Semoga kita menjadikan bukan sahaja kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, kita sebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu tu bukan sekadar di bibir, tapi kita mengenang Rasulullah, mengingati Rasulullah di hati dan menggerakkan kita untuk melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan di luar solat. Malu untuk mendurhaka pada Allah dan Rasul. Itu sahaja, kita jumpa dalam episod akan datang. Sahabat-sahabat semua, segala yang baik itu dari Allah, yang lemah daripada diri Ustazah minta maaf kalau ada kekasaran, kesalahan. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah bil alamin. Wallahu a'lam.